Dan benda ni orang kafir pun satu ketika dulu ni, pokok sosialis ke apa komunis, dia tak say riba tu. Sebab tu dia pun hapuskan. Dia tahu dah kesan buruk daripada sistem ekonomi hok ni yang berteraskan riba ni teruk benar. Sebab tu dia pun tak say. Siapa perang mati-mati revolusi, beribu-ribu orang mati, apa? Tak say riba tu. Mana orang kafir pun kalau lock ke dia dengan cara biasa, dia mikir, dia merasakan kesan buruk riba tu, dia pun tak akan nak, dia pun tak say juga. Dengan sebab itulah ada revolusi. Dia tak say, akan sampai ke situ juga. Islam mari royak dulu lagi daripada tu. Benda ni tak boleh, bahaya. Benda-benda macam ni tak sampai fikiran kita tu. Kalau fikiran kita tak ada lah. Fikiran kapitalis kata kita berhutang ke dia, nasabahnya nombor lama dia kena bayar lebih lah kita, kalau tidak itu pun tak adil lah. Itu cara mikir dia. Dengan sebab itu benda-benda yang seumpama ini agama royak riba ke apa, sebab kita tak sapa tu mikir. Bukan semua orang sapa. Kalau nak sapa pun setelah sekian lama teraniaya, jadi apa ni, timbul kelas-kelas dalam masyarakat. Pasal apa? Hak kaya tu jadi kaya, hak sesak tu jadi sesak. Hak kaya boleh buat apa saja. Pasal apa? Pasal dia banyak duit. Dalam sistem kapitalis biasalah tu. Kita boleh tengok dia boleh mati hak kecil ni. Sebab apa? Dia modal besar. Cuma dia adalah kawalan pula untuk mengimbangkan hak tu. Dia ada kawalan pula. Tu jadi setengah-setengah negeri kapitalis ni ringan sikit, kesan dia tu tidak berat sangat. Tapi berat juga. Berat sangat. Misalnya dia tak sibuk buka supermarket besar sangat. Dia tak sibuk buka, dia kawal lah juga. Kalau tidak habis mati berlaku. Dan muka dia boleh jual dengan harga yang murah, dia boleh beli banyak. Hak kedai kecil ni lama-lama tutup berlaku, tinggal dia saja. Lepas tu dia mah pula. Itulah cara dia. Politik kapitalis. Biasalah tu. Biasa dia buat lagu tu. Tetapi dalam negeri-negeri yang amalkan kapitalisme dia ada undang-undang juga. Tak boleh sekat ni je boleh. Kena jaga juga apa ni, penjual ni, peniaga kecil ni kena jaga juga. Dia adalah nak jaga tu. Tetapi kesan dia tetap ada, tidak banyak, sikit. Kalau ikut cara Islam selesai lalu. Sebab apa? Dia kerak tu. Tu punca kezaliman terhadap manusia, dia kerak tu. Dan penganiayaan ni kesan buruk dia tidak kena kepada orang Islam saja. Sebab itu Islam campur tangan. Orang kafir pun tak boleh. Cuma dia kata hak ni orang Islam, hak lebih-lebih lagi, hak utamanya kita lah orang Islam lah dulu kena jalankan hak ni. Sebab kita selain daripada undang-undang dunia, kita ada tanggungjawab dengan Allah SWT. Allah SWT kata haram benda ni. Haram ni mengikut agamanya begini-begini, siapa masuk neraka dan sebagainya. Jadi kita ada ikatan tu. Lebih-lebih lagi lah kita kena tinggalkan apa yang dikatakan haram itu. Tapi orang kafir, kalau dia tahu sekadar hak dalam dunia ni menjamin keselamatan dia, menjamin daripada dia dianiayai, padan dah. Dia nak terima Islam, padan dah. Dia nak terima hukum Islam. Dia tak terima agama Islam, suku. Tak apa, kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Sebab itulah dalam Quran kata, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Adakah boleh, adakah patut kamu nak paksa orang biar mereka ni jadi beriman? Mana iman ni bukan jenis paksa. Tak patut, tak boleh. Tetapi mengikut hukum Islam kena, tak dapat tidak. Kalau tidak, payah kita nak jalankan, nak memperluaskan keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat ni, payah. Sebab apa? Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Hak ni tak kena, hak ni kena. Payahlah. Kalau ada beza-beza, undang-undang mana pun payah. Kalau undang-undang ni, orang ni kena, orang ni tak kena, alah ke mana? Orang ni kena naik mahkamah, orang ni tak kena. Orang ni kena je, orang ni tak kena je. Susah lah tu. Undang-undang mana pun kalau naik dia kena pakai lagu tu, walaupun puasa tak sedap tu. Cumanya sekarang ni, masalah sekarang ni yang kita duduk hati, kebanyakan orang-orang bukan Islam ni, dia tidak tahu bahawa Islam keadilan dia paling baik berbanding dengan sistem-sistem lain. Dia tidak tahu. Tidak didedahkan. Tidak didedahkan. Fa'innahu mawdu'un kulluhu, semuanya terhapus, terbatal. Jadi tak pakai dah riba ni, sistem riba ni tak ada dah.
Fattaqullaha fin nisa. Ini pun satu lagi termasuk dalam urusan dan amalan zaman jahiliah juga, iaitu berkenaan dengan ketidakadilan terhadap perempuan. Tak jaga perempuan. Ini seperkara lagi. Orang perempuan tak ada hak mendapat pesaka. Zaman jahiliah. Orang perempuan boleh dikahwini sampai 10 orang, 20 orang pun tak apa. Orang perempuan banyak lagi tidak ada hak-hak yang lain. Tak boleh. Ni bila Islam naik, terhapus semua tu. Terhapus semua tu. Orang perempuan hanya sebagai hamba abdi saja. Nak bagi pendapat pada masa jahiliah tak boleh. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis kan, Sayyidina Umar duduk kata semasa apa ni jahiliah tak berani nak kecek pun orang perempuan ni. Ni bini Nabi jawab depan Nabi, jawab. Nabi SAW biarkan saja. Dia puasa tak sedap lah. Sedangkan Nabi SAW nak ajar supaya orang perempuan itu kalau hak mana tak betul, suami dia dia nampak tak betul, bebas, bagilah pendapat, tak apa. Dia nak ajar lagu tu. Sedangkan semasa jahiliah tak pernah ada lagu. Tak pernah. Orang perempuan ni turut saja, pak turut saja. Dengan sebab itu dia kata fattaqullaha fin nisa. Sebab orang perempuan ini, kalau kita kata banding kan, binatang kan, mangsa lah. Orang lelaki ni pemangsa. Kalau bandingnya pemangsa. Sebab itulah ketidakadilan banyak berlaku daripada orang lelaki. Orang lelaki lah yang buat nyaya kepada orang perempuan kebanyakan. Sebab apa? Dia gagah, dia kuat dan dia ada kelebihan dia. Jadi Nabi SAW dalam peristiharan ni, bila dia kata fattaqullaha fin nisa, jagalah diri kamu, jagalah pesanan Allah tentang perempuan. Jagalah pesanan Allah tentang perempuan, bermakna dia nak menghapuskan cara jahiliah. Cara jahiliah. Setengah orang dia kata, ni pun keliru juga, sehingga timbul di kalangan orang Islam sendiri, kalangan perempuan nak pembebasan masuk persatuan dan kumpulan pembebasan wanita. Pasal apa? Pasal dia tidak faham Islam. Dia kata Islam boleh menikah pak nah. Jadi kalau kita nak kira, kalau kita nak tanya dia apa, nak orang Cina nak boleh nikah pak pula. Lagu tu tak selesai juga. Dia kena faham gini, barulah dia berasa tenang sikit. Kita pun mungkin tak royak juga ke dia, hak tu silapnya. Mungkin buat kita tak royak molek, hak tu silap. Sepatutnya kita kena royak gini. Islam ni mari di zaman Nabi SAW nikah pak tu, dia bukan daripada masyarakat hak asalnya nikah seorang dah. Daripada 10, 20, 30, 40. Buat pergi kepada pak. Daripada banyak kepada pak. Pak tu kepada sikit, bukan kepada banyak. Dia tak faham waktu kedudukan pada masa tu. Bukan mana semasa jahiliah ni semua orang menikah seorang belakang. Islam ni mari perkenalkan nikah pak. Tidak lagu tu. Daripada banyak sikit lah tu setara tu. Bahkan kalau bawa sikit lagi boleh jadi orang muskil. Susah orang nak masuk Islam. Sebab apa? Dah biasa. Dan masyarakat dia pun tidak pelik. Orang perempuan pun dah sudah jadi kalih dah. Dia tidak puasa apa-apa, terkilan, puasa kecil hati ke, puasa kurang ke. Kalau dia jadi bini nombor 10 pun dah umum dah lagu tu. Saya dia pun lagu tu juga. Islam telah besar sumbangan dia, jasa dia, kebaikan dia kepada orang perempuan apabila dia kata sekapak. Daripada banyak, bukan daripada satu kepada 4. Lepas tu dia kata pula fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, sah. Mana dia nak pergi ke arah sah, ke arah sah. Tetapi kena tengok juga keadaan masyarakat tu, kena tengok juga. Maklumlah orang arak tu pun nak haram tu, dia tidak haram sekaligus. Dia pergi daripada seperingkat kepada peringkat, 3 kali 3 peringkat. Hak ni pun lagu tu juga. Tapi bukanlah haram, bukanlah siapa haram, sebab hikmah banyak nikah pak tu. Sebab kita kata cara mudah je. Kalau orang Tino nikah pak pun, tok laki dia pak pun, dia tidak akan boleh anak dalam satu masa pak, kerana tok laki dia pak. Takkan kalau dengan maksud nak anak lah, tak akan boleh pak seorang juga. Tapi kalau orang datang bini dia pak memang boleh dalam satu masa boleh. Kalau lebih lagi pun boleh.
Cumanya peraturan kata tak boleh. Ada maksud untuk nak banyak zuriat, untuk nak banyak keturunan. Lepas tu keturunan yang baik-baik, ada maksud, itu tak apa. Lepas tu kalau kita kaji orang perempuan ni dari segi butuh apa, dari segi banyak penyakit-penyakit yang berkait dengan apa nama ni, yang berkait dengan perut dia tu, berkait dengan rahim dia tu, banyak sangat. Sampai satu peringkat dia akan lemah dah, sedangkan tok lelaki ni tengah kuat lagi. Macam mana? Kalau kehidupan cara barat, walaupun dia tidak benarkan menikah banyak, tetapi duk main kat luar tu lebih daripada 2, 3, 4 lebih lagi daripada tu. Pandang kan mana sedap, mana baik perasaan orang perempuan. Adakah dia perasaan lebih senang hati? Tok lelaki dia pergi kat senyap-senyap dalam keadaan tidak bertanggungjawab terhadap perempuan itu pula. Ni kalau dia nikah sah, jelas dia bertanggungjawab, semua orang tahu, keluarga semua tahu. Dia sekurang-kurangnya malu kalau tak cara kepada perempuan, pasal dia ada keluarga. Nak menikah pun mikir banyak kali juga. Kalau orang jenis mikir lah. Tapi kalau pergi cara pelacur tu, tak ada apa. Nak habis duit juga. Lepas tu perempuan tu kehidupan dia lagu mana? Macam mana pula perasaan dia? Yang mana tak ada orang bagi perhatian, perlindungan seperti mana sebagai isteri. Macam mana? Ikutlah, kita kata jadi sebagai dia, kita kata perempuan simpanan, kau ikutlah sebagai apa kau. Semuanya tak boleh berlaku. Tidak lebih mulia perempuan. Kita nak kau saudara-saudara kita, bagi orang-orang perempuan, satu kaum, satu jenis dengan kita, dilayan oleh lelaki macam tu, dalam keadaan terbiar, tidak terjamin hak-haknya. Sepatutnya dia fikir gitu. Orang-orang yang nak memperjuangkan kebebasan wanita, dia kena fikir hak tu dulu. Kita bagi pendidikan Islam yang betul, biar faham molek, dia akan jadi molek. Kalau menikah lebih pun dengan penuh tanggungjawab, kerana tanggungjawab dan kerana tugas, kerana takut kepada Allah SWT. Ittaqullaha fin nisa ni padan dah sebenarnya. Untuk dia tidak menikah banyak kalau dia tu tidak mampu, padan dah. Tapi kalau orang tidak takwa kepada Allah, tu tak kira, waktu tak kira. Ambil kesempatan lah, kita kata ambil kesempatan. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah, kerana kamu telah mengambil mereka dengan aman, jaminan daripada Allah, dengan amanah daripada Allah. Yani itu amanah. Perempuan itu ni mana Nabi SAW masuk ni di kalangan umat dia pada hari yang suci, di tanah suci, bulan suci, dia masuk benda ni. Kena ingat molek ni, amanah Allah. Dalam riwayat yang lain bukan amanillah, tapi bi amanatillah, dengan amanah Allah. Amanah ni apa? Sesuatu hak orang. Mana seseolahnya perempuan ni Allah SWT bui supaya kita jaga dengan baik amanah dia. Amanah ni bukan amanah orang biasa pun kita kena jaga dengan baik. Bila tuan dia nak dengan sempurna, kita bagi dengan sempurna bila-bila masa. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi amanah tu kepada kita, lebih-lebih lagi lah kita sebagai orang Islam ni nak jaga hak Allah SWT sendiri simpan ni sebagai amanah dia. Adakah amanah orang ni kita boleh buat sewenang-wenang? Kalau orang pun simpan barang kepada kita, adakah kita boleh buat sewenang-wenang? Ni kalau daripada Allah sendiri, lebih-lebih lagi lah, takkanlah kita nak khianati amanah itu. Artinya kita akan jaganya dengan sebaik-baiknya. Sebab apa ni tu? Apa ni Nabi SAW tujukan kepada orang lelaki? Sebab orang lelaki sebenarnya yang berperanan. Orang lelaki sebenarnya yang berperanan, yang boleh jaga gapo ni semua ni, orang lelaki. Sebab kata tadilah, orang perempuan ni mangsa, orang lelaki pemangsa. Kalau ada seorang dua perempuan pandai silat, hak tak kira hak tu tak kira hak tu. Kalau lawan dengan hak lelaki hak pandai silat pula, kalah juga dia, kalah juga. Ramai-ramai negeri barat hak bagi kebebasan kepada perempuan tu, berapa orang je hak Tino jadi Perdana Menteri dia nya, hak jadi menteri dia tak ada juga, tak lagi memang asal dia dah lagu tu.